sebab Quran diturunkan di Selangor. Kita belajar tak? Okay. So apa yang kita nak buat sepenuh nuzul Quran? Apa kita nak buat? Sepenuh nuzul Al-Quran, saya nak kaitkan dua benda je. Banyak sangat benda lain. Cuma kalau boleh pada tahun ini saya nak merangsang tuan-tuan dan perempuan supaya minat ilmu sains yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada banyak ilmu, ibadat ada, muamalat, ekonomi ada, jenayah pun ada, akhlak pun ada. Banyak benda dalam tu. Salah satu ilmu yang ada dalam Al-Quran adalah sains. Kebetulan saya minat sains. Dan banyak dalam Quran ni tentang ilmu sains yang sebenarnya saintis-saintis dunia lagi ni banyak yang memeluk Islam kerana ilmu sains yang ada dalam Al-Quran. Bukti terlalu banyak, kita tak ada masa untuk cerita satu-satu bukti. Cuma mudah, simpelnya, contoh kita buka je surah Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman banyak penemuan sains. Antaranya cerita pasal laut, antaranya cerita pasal angkasa, pasal astronomi, yang membuktikan kekuasaan Allah yang ada dalam Al-Quran. Yang benda itu adalah tepat. Yang disebut 1400 tahun dulu, orang dulu bila dengar, okey, dia fahamlah sebab dia beriman kerana Nabi yang sebut benda ni. Tapi hari ni walaupun Nabi tak sebut, saintis mengkaji Al-Quran, akhirnya mereka masuk Islam kerana bukti-bukti tadi. Contoh, kita selalu naik kapal berlayar atas laut, ataupun kita berenang dekat pantai, tengok pantai, okey. Kita bukan sekadar tengok lepas ni. Sebab menjadi seorang mukmin yang profesional, yang saya sebutkan tadi sebagai seorang profesional yang ulama, seorang profesional yang mendalami ilmu, dia bila baca Al-Quran dia bukan sekadar baca, akhirnya dia boleh buat eksperimen dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Contoh, bila surah Ar-Rahman ayat 19 sebut tentang laut. Apabila laut itu bertemu, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apabila laut itu bertemu, marajal bahraini, laut yang mengalir, laut yang bergerak, dia akan bertemu antara laut dengan laut yang lain. Bainahuma, di antara dua laut ini akan ada pemisah yang memisahkan mereka. Kita pun fikir, kenapa sungai, muara sungai bila pergi ke laut, kenapa muara sungai itu terus tawar, laut itu terus masin? Kenapa tak sekali-sekala? Sedangkan kalau kita faham dari sudut sainsnya, molekul air ni dia boleh bercantum. Kan, kalau kita buat air sirap dengan air Milo, kita tuangkan dalam bekas, dia akan bercampur, dia takkan boleh. Tetapi kenapa laut tadi, sungai, muara sungai dia akan tawar, laut dia akan masin. Malah kalau kita pergi, kita teropong daripada satelit, tengok video satelit, ataupun kita pergi ke sebuah bukit, saya tak ingat apa nama bukit tu, Cape apa, ada satu bukit yang dia boleh tengok antara Atlantik dengan Pasifik punya laut. Sehingga kan bila kita panjat bukit tu, tak payah guna satelit, panjat bukit kita dah boleh nampak line antara Atlantik dengan Pasifik. Malah sains membuktikan ikan yang ada dalam laut Atlantik dia tidak akan pergi ke Pasifik. Kenapa? Bainahuma barzakhul la yabghiyan, di antara dua laut ini ada pemisah yang memisahkan mereka. So akhirnya sains buat kajian, rupanya ini ada satu membran dia panggil. Dia macam ada satu gelombang, sampai situ dia akan patah balik. Dan kita fikirlah macam-macam benda. Kenapa laut yang punya tinggi dekat Hawaii yang orang boleh main surfing tu, tiba-tiba bila sampai pantai, dia berhenti, dia patah balik laut tu. Kenapa dia tak tembus? Tetapi kenapa bila tsunami Allah kata kau tembus, dia pun akan pergi terus melepasi pantai. Dia tak pandai pula nak patah balik. Akhirnya sains buat kajian benda ni. Ini penting bila kita baca Quran dan kita kaji benda-benda ni. Kenapa Allah cerita pasal lebah, surah lebah? Apa specialnya lebah? Dari segi madunya. Selain daripada madu, mengapa Allah boleh cipta lebah ni? Dia pandai pula cari royal jelly itu yang hanya untuk dia punya queen saja. Benda lain tak boleh. Dia panggil apa Polina, apa benda tu? Royal jelly itu kan, yang hanya madu special untuk royal, untuk dia punya queen saja. Yang madu tu lebih nilai kualiti dari segi khasiat dia. Dan bila kita kaji dengan detail tentang lebah tu, adakah semua lebah pandai cari lebah? Jawapannya tak. Dia ada beberapa lebah pencari yang dia akan cari lebah, dia akan cari madu, dia akan cari bunga yang terbaik, dan bila dia sampai ke koloni, sampai ke sarang dia, dia akan bagi signal kepada lebah-lebah lain bahawa aku dah jumpa pot baik punya. Dia akan menggoyangkan sayapnya dengan begitu laju ke arah bunga yang dia jumpa. So lebah lain akan pergi kawasan tu. Orang buat kajian, dia tanda lebah tu dan dia tanda pokok tu.
So lebah tu punya tabiat, lebah pencari ni memang macam tu. Dia akan pergi terbang, bila dia balik dia akan bergerak bila dia jumpa tempat yang baik. Istimewanya benda ni kenapa arahan daripada Allah. Kita kaji macam-macam benda. Kenapa penyu bila dia bertelur, dia mesti akan kambus. Dan kalau kita tak tanda tempat dia kambus tu, kita biarkan penyu tu pergi, kita pun pergilah ke tempat penyu tu, kita cari telur, tak akan jumpa. Pandainya dia mengambus pasir tu sehingga telur yang dalam tu boleh hilang. Ini biasa siapa yang pergi ke pantai, dia akan tanya macam mana cara cari telur. Jadi akhirnya orang-orang kampung dia terpaksa tanda. Mana kalau datangnya penyu, mana penyu tu berhenti, dia akan tanda dengan kayu untuk cari tempat di mana dia telur. Dan kenapa bila penyu tu menetas, penyu yang kecil-kecil yang tak ada akal ni, dia pandai pergi ke laut. Kenapa dia tak pergi ke bus stop, pergi ke jalan raya? Pernah tengok kan? Bila dia lepas telur-telur dekat ni, semua terkedek-kedek penyu tu pergi ke pantai. Kenapa dia tak pergi ke sana? Ada yang ke sana, ada ke sana. Kenapa? Berbeza dengan binatang lain yang bila lahir jangan kucing dia akan merata pergi kan. Tapi penyu semua pandai pergi ke sana. Kenapa? Ini semua orang kaji. Ini semuanya tidak lain dan tidak bukan inna fi dzalika laayatin liulil albab. Allah cerita kekuasaan Allah dalam banyak surah. Bila Allah cerita kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan, akhirnya Allah letak di hujung ayat inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Semua yang kami buat ini untuk menjadi tanda kekuasaan bagi orang yang berfikir. Dipanggil ulul albab. Selepas daripada ini, kita bukan hanya baca Al-Quran, tapi kita kena tengok apa yang ada di sekeliling kita, dan akhirnya kita akan membenarkan Al-Quran. Barulah kita akan mendapat title ulul albab. Kalau tidak, sekadar baca tak faham-faham, maka kita akan mendapat title Ahmad Albab. Sesaudari sekalian, itulah kuliah kita untuk hari ini, insya-Allah. Ya, saya rasa masa pun saya ingat dah time. Jadi minta maaf kerana saya terpaksa buang suruhan.